Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, PH sibuk isu rakyat, Menteri sibuk isu pengagihan peruntukan. Kenapa saya berkata seperti itu? Kerana apabila kita lihat sidang parlimen kita yang berlangsung, yang mana kita lihat Menteri tidak mampu menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh MP daripada pembangkang. Yang mana MP-MP pembangkang ini pernah menerajui kementerian yang mana hari ini menteri-menteri yang ada dalam kerajaan, mereka tidak dapat nak menjawab isu-isu yang sepatutnya mereka mampu jawab. Dan apa yang berlaku hari ini, kenapa saya kata menteri-menteri ini sibuk mengagihkan peruntukan? Kerana mereka tidak berjaya menjawab soalan yang sepatutnya peruntukan di setiap kementerian itu harus sampai ke bawah, iaitu untuk rakyat. Tetapi apabila mereka tidak mampu menjawab di sidang parlimen dan hanya mengatakan memberi jawapan bertulis, ini jelas bahawa kita rasa ada sesuatu yang tidak kena, iaitu mungkin ada yang positif dan negatifnya di sini. Yang jelas di sini kita lihat setiap kementerian itu mendapat peruntukan bukan disebut juta-juta, tapi ratusan juta-juta ataupun bilion. Ini adalah melibatkan duit rakyat. Dan di sini kita lihat kenapa mereka terlalu takut sangat dengan pemimpin DAP ini sebenarnya. Ini adalah satu yang jarang orang perceritakan. Tetapi hari ini apa yang saya lihat apabila sidang parlimen, terutamanya pemimpin-pemimpin DAP ini apabila melibatkan keuangan, maka mereka-mereka ini amat lantang bersuara. Dan mereka nak duit-duit itu dibelanjakan secara telus dan secara betul sampai ke bawah. Jadi di sini menteri-menteri kita ini yang sudah kebiasaan mereka lakukan perkara-perkara yang mungkin tidak betul, maka mereka takut akan soalan-soalan yang mana soalan ini membunuh. Yang mana kita tahu MP-MP DAP ini rata-ratanya mereka yang keturunan Cina dan India. Mereka-mereka ini amat pakar dalam soal-soal duit ni. Kerana mereka ini tidak sama dengan kita orang Bumi Putra ini, yang mana macam saya ini, keluarga orang miskin, orang tua saya petani, maka saya terlahir, saya kena belajar, baru saya tahu tentang ekonomi, tahu tentang politik dan berbagai-bagai. Tetapi berbeza dengan orang Cina, mereka itu perniagaan adalah kebun mereka. Jadi apabila kerajaan yang ada hari ini bercerita tentang duit, maka mereka akan tahu bagaimana perjalanan duit itu. Dan sebenarnya MP-MP daripada DAP ini tahu keborosan, tahu kemana duit ini, tahu bagaimana mereka merompak duit ini. Cuma kerana mereka tidak punya kuasa, dan kita tahu undang-undang ini apabila kita cakap seperti ini tanpa bukti, maka kita dianggap menuduh dan akan menjadi lagi satu isu besar. Tetapi hakikatnya memang berlakulah penyelewengan ataupun rasuah ataupun keterisan dalam pentadbiran negara kita ini. Jika perkara ini tidak berlaku, maka kenapa apabila PH memerintah 22 bulan, mereka-mereka ini diheret ke muka pengadilan, yang mana kita lihat hari ini ada yang berpuluh-puluh kes, ada yang lepas. Tetapi sekurang-kurangnya kita rakyat dengan jelas boleh lihat bahawa di sinilah adanya berlaku ketirisan, rasuah dan penyalahguna kuasa dalam pentadbiran negara kita ini. Ini yang amat menakutkan mereka. Itulah sebab mereka apabila ditanya soalan yang agak susah, soalan yang agak teknikal, mereka berhati-hati di situ. Kerana mereka tahu sekiranya mereka jawab soalan itu dengan salah di waktu itu, maka terdedah mereka kepada apa yang mereka nak lakukan selepas ini. Ini adalah satu yang mereka cuba hindari, dan mereka akan mengatakan menjawab soalan itu dengan bertulis. Ini adalah yang kita lihat. Hari ini kita lihat mereka yang menjadi kerajaan, mereka bukan sibuk dengan isu rakyat sebenarnya. Kita tengok peruntukan yang ada di setiap kementerian itu yang melibatkan sampai berbilion ini. Rasanya kita rakyat ni hidup seperti ini juga. Tetapi menteri-menteri ataupun orang-orang yang rapat dengan mereka-mereka ini tadi akan mendapat nikmat.
Tetapi kita rakyat ini sama seperti ini. Saya yakin orang tua saya yang ada di kampung, mungkin orang-orang tua kawan-kawan yang bersama saya di channel saya ini pun sama, tetap akan seperti itu. Tidak ada perubahannya karena duit yang dipinjam ini yang mana untuk dijadikan sebagai pembelanjaan negara kita ini tidak akan kita rakyat nampak. Yang mana apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, kita rakyat tetap tidak merasakan apa-apa. Malah kita berada dalam keadaan yang sama seperti hari ini, tetapi hutang rakyat, hutang negara itu meningkat. Yang mana apabila saya selalu perkatakan hutang negara itu kita ni akan membayar ataupun anak cucu cicit kita, mungkin agak sukar kita akan pahami. Tetapi ini adalah hakikat. Yang paling jelas kita dengan segeranya membayar adalah apabila kenaikan harga barang itu mula naik dan mungkin akan kita adakan pula cukai-cukai lain, maka di sinilah nanti kita rakyat akan terima rasanya bagaimana. Yang mana selama ini kita ini digula-gulakan dengan sejumlah gula-gula yang sangat kecil, tetapi mereka mengambil satu ketul emas dibawa lari. Kita hari ini diberi hanya sedikit gula-gula batu. Ini yang terjadi kepada kita ini. Dan kita ini, terutamanya Bumi Putra ini, hari ini apabila barang naik, minyak naik dan bagai-bagai naik, kita komplain. Harga ayam naik, kita komplain. Tetapi siapa yang memberi mandat kepada pemimpin ini untuk memerintah? Adakah salah mereka? Salah kita. Apabila saya memberi penerangan seperti ini di video, ramai mempertikaikan saya. Tetapi yang menderita, kamu orang juga. Saya mungkin tidaklah semenderita mana, tetapi yang lain bagaimana? Saudara mara saya bagaimana? Saya tidak boleh selfish dengan hidup saya sendiri. Jika saya memikirkan untuk kepentingan saya sendiri, maka tidak perlu saya bersuara. Ini yang kita lihat hari ini. Dan jelas di sini, pemimpin-pemimpin daripada PHS ini amat digeruni kerana mereka mempunyai pengalaman, mereka mempunyai ilmu yang tinggi, menjadi seorang ahli politik. Maka hari ini pemimpin kita masih lagi dengan cara pimpinan Barisan Nasional yang lama dahulu. Satu saat apabila PHS memerintah, saya yakin mereka-mereka ini akan dikorek lagi. Jika mereka buatlah taktik yang terbaru pun dalam bagaimana kamu nak merompak duit negara ini, tetap akan diketahui. Kerana kita tahu, tidak mungkin seorang menteri, tidak mungkin orang ini tiba-tiba menjadi kaya raya dengan mendapat satu projek, satu tender yang tidak masuk akal keuntungannya. Ini yang kita lihat hari ini. Jadi, untuk kita nak melihat bahawa apa yang kerajaan hari ini lakukan untuk rakyat, yang mana saya lihat sidang parlimen kita ini sebutnya berjuta-juta, beratus-ratus bilion, tetapi saya rasa kemuncaknya tidak sampai ke bawah dan mungkin rakyat hanya dapat sedikit gula-gula yang diberikan melalui bantuan, yang mana ini adalah wajib kerajaan buat. Sepatutnya kerajaan dah bantu lama. Dan kalau kerajaan tidak melakukan ketirisan daripada zaman dahulu berpuluh-puluh tahun, hari ini negara kita tidak dilanda hutang bermasalah banyak. Kenapa pemimpin-pemimpin kita boleh menyimpan duit di luar negara begitu banyak? Sedangkan negara kita masih berhutang. Daripada mana pemimpin kita ini dapat duit? Apakah pemimpin kita ini begitu hebat sehingga kan boleh berniaga begini? Kalau mereka boleh berniaga begitu hebat, kenapa mereka jadi orang politik? Tidak ramai orang yang tahu berniaga pergi ke politik. Lain kalau kita ni macam Presiden Amerika Serikat yang lalu. Dia memang jelas-jelas kita tahu dia berniaga, tetapi dia menjadi presiden tanpa mengambil gaji. Menteri kita yang ada hari ini menjadi menteri nak gaji, nak jawatan. Klaim sana, klaim sini, masih tidak cukup. Masih lagi nak pegang JLC itu, nak pegang JLC ini. Jadi ini yang berlaku dalam negara kita ini. Jadi tidak perlu nak bercerita bohong kepada rakyat. Tidak
tidak dapatlah kita nak menipu rakyat hari ini. Kerana kalau kita nak ambil lah gaji menteri, saya ambil yang paling tinggi lah. Saya tak nak cerita 60,000, 70,000, 80,000. Saya ambil pukul rata semua gaji menteri 100,000. 1 tahun 1.2 juta. 2 tahun baru berapa? Jadi takkan mereka boleh simpan duit sampai 5 tahun itu, mereka boleh simpan duit sampai 10 juta, 20 juta. Jika perkara ini berlaku, jelaslah ada sesuatu yang tidak kena. Jadi bagaimana mereka nak mengelakkan daripada isu seperti ini dapat dilihat oleh rakyat ataupun diketahui oleh pemerintahan kita, maka dengan cara meletakkan duit ke luar negara melalui nama-nama orang lain ataupun melalui bisnes-bisnes yang telah pun dijalankan di sana. Ini yang kita tahu. Jadi untuk sedikitnya seperti itulah. Banyak hal lain sebenarnya ketirisan ini amat teruk berlaku di Malaysia. Sebenarnya kita mungkin berada dalam negara kita ini merasakan bahawa tidak ada ketirisan ataupun keborosan ataupun penyelewengan. Tetapi kalau kita ini duduk di negara lain, negara kita ini sedang dihujat dan senang ceritanya mungkin tidak direspek oleh negara lain sudah. Yang mana hari ini saya baca berita Sudan pun merampas kita punya Petronas. Dan saya harap kita punya Menteri Pertahanan yang mana selama ini dia dilihat lebih hebat, walaupun ini tidak melibatkan Menteri Pertahanan tetapi melibatkan Menteri Luar. Tapi untuk keselamatan Menteri Pertahanan juga harus ambil take note. Kerana sebelum-sebelum ini dialah yang lantang bersuara yang begitu hebat. Dan kita lihat setiap kali dia jadi Menteri Pertahanan, ada saja perkara yang lain berlaku di luar negara. Saya pun heran. Setiap kali dia jadi Menteri Pertahanan, adalah kes-kes besar yang melibatkan negara kita ini. Kenapa perkara ini berlaku? Ini saya tidak menuduh beliau ya, tetapi setiap kali lah apabila beliau menjadi Menteri Pertahanan, ada saja kes-kes pelik berlaku di luar negara. Jangan pula nanti berlaku di dalam negara, yang mana berlaku di Sabah dahulu. So, inilah pencerahan saya yang agak melalut ke belakangnya. Tetapi ini adalah hakikat yang rakyat mungkin tidak nampak, perlu kita lihat. Kenapa apabila Menteri Pertahanan saja dia menjadi Menteri Pertahanan, maka adalah kes besar berlaku di luar negara. So, sekian, terima kasih. Thank you.